Divergent, salah satu SOP yang digunakan oleh trader untuk detect reversal. Okey, so sebelum saya tunjukkan chart, saya tunjuk dulu bentuk divergent. Okey, divergent kita ada dua, iaitu bullish punya dan bearish punya. Dan pecahan kepada bullish dan bearish juga ada dua jenis, iaitu regular dan juga satu lagi adalah hidden, ataupun kadang ada certain buku dia panggil normal divergent lah. Okey, so kita tengok dulu yang normal divergent ataupun regular divergent dulu. Fokus yang atas dulu Okey, so untuk divergent ni, okey, contoh dalam kes bearish divergent, anda boleh nampak di sini, okey. Bearish divergent ni maksud dia berlaku satu kenaikan, biru ni adalah harga ataupun candlestick lah, senang cerita. Okey, berlaku kenaikan yang pertama, kedua berlaku kenaikan yang baru, ada new high lah. Okey, apabila berlaku new high, anda tengok dekat indikator, okey, contoh macam saya prefer Awesome Oscillator lah, ataupun kalau anda prefer menggunakan MACD, terpulang. Okey, so anda akan perasan dekat Awesome Oscillator, volume dia tidak tinggi. Secara logiknya, berlakunya new high yang baru, sepatutnya dekat sini volume patut tinggi, betul. Tetapi apa yang berlaku adalah volume tidak tinggi. Inilah yang dipanggil sebagai bearish regular divergent. Manakala bullish pula, benda yang sama, dia ada new low, okey, ada satu low, kemudian ada new low yang baru, tetapi volume adalah rendah jika dibandingkan dengan yang pertama punya. Secara logiknya, apabila berlaku new low yang baru, sepatutnya volume lagi banyak, betul. Tapi dekat sini adalah volume adalah rendah. Itu adalah bullish divergent. Okey, untuk hidden divergent ni hanya dengar je dulu, sebab sekejap lagi contoh saya hanya akan fokus kepada yang atas saja. Yang hidden divergent ni pula adalah keadaan di mana berlaku higher high ataupun berlaku high, okey, kemudian berlaku satu low, tetapi kenaikan yang berlaku ni dia tidak melepasi high yang sebelumnya. Okey, anda boleh nampak dekat sini high yang ini lebih rendah daripada high yang pertama. Tetapi dekat sini anda perasan dekat Awesome Oscillator ataupun MACD, anda akan nampak volume untuk high yang kedua ni adalah lebih tinggi daripada high yang pertama. Inilah yang dipanggil sebagai bearish hidden divergent. Okey, untuk bullish hidden divergent pula, benda yang sama, cuma terbalikkan saja. Apabila berlaku low yang pertama ni, volume adalah yang ini. Okey, kita biarkan pasaran jalan. Okey, kemudian berlaku satu kenaikan yang kecil, kemudian berlaku kejatuhan yang kecil dekat sini. Tetapi kejatuhan dekat sini anda tengok AO, anda nampak volume lagi besar. Pelik kan? Okey, sepatutnya dekat sini volume rendah je lah. Sebab apa? Sebab dekat sini dia tak break pun lower yang first ni. Okey, tetapi dekat sini volume besar. So inilah yang dinamakan sebagai bullish hidden divergent. Okey, kita tengok dalam chart. Okey, contoh paling ketara saya boleh tunjuk dekat sini adalah anda boleh nampak dekat sini price membuat high yang baru dan terus baru. Okey, so saya letak arrow dekat sini. Okey, dekat sini adalah high 1 2 3 4. Okey, so berlaku kenaikan 4 kali. Okey, anda boleh nampak dekat sini. Okey, anda boleh nampak dekat So anda boleh nampak dekat dekat AO. Okey, anda akan nampak dekat AO berlakunya satu kenaikan yang besar pada yang pertamanya dekat sini. Okey, saya letak satu box dekat sini. Okey, kemudian dekat sini buat satu kenaikan yang baru, tetapi dekat sini tak ada pun kenaikan yang tinggi. Okey, so di sini dia dah bermula dah bearish divergent ni. Tetapi kenapa ada trader kadang dia fail bila diorang cakap ataupun diorang face keadaan di mana, okey, diorang dah nampak bearish divergent tapi price tak jatuh, price naik lagi. Berkemungkinan besar maybe dia tengah buat bearish divergent dekat time frame lebih besar daripada dia. Contoh macam saya tengah tunjuk sekarang ni adalah 30 minit. Maybe dekat H1 boleh jadi pattern bearish divergent. Okey. So anda boleh nampak dekat sini, okey, berlaku satu kenaikan dekat sini, and then berlaku lagi satu kenaikan dekat sini, tetapi kenaikan yang nombor 2 ni, walaupun price lebih tinggi daripada yang nombor 1 tadi, okey, yang nombor 1 adalah yang ni lah, yang pertama ni, okey, tetapi di sini volume tidak kuat. Sebab tu anda nampak dekat sini berlaku satu kejatuhan yang sangat drastik dekat sini. Okey, jom kita tengok pula contoh-contoh bullish divergent. Kebetulan dekat sini ada sebelah. Okey, anda tengok dekat sini ini adalah satu low, okey. Kemudian ada lagi low dekat sini. Okey. Ada lagi low dekat sini. Okey. Kemudian ada lagi low. Okey. And bila kita tarik satu garisan dekat sini, dekat AO ni, kita boleh nampak. Okey, saya tebalkan sikit ataupun tinggikan sikit. Okey. So anda nampak dekat sini, okey. Volume dekat sini yang pertama ni, okey, kita bila volume dekat sini jatuh, kita nampaklah volume besar. Okey, fine. Kemudian dia naik retracement kecil, lepas tu dia jatuh lagi. Dia jatuh di sini, anda tengok volume adalah rendah.
Dia jatuh lagi, volume adalah rendah. Dia jatuh lagi, volume adalah rendah. So anda nampak tak apa jadi selepas itu adalah market naik ke atas semula. Okay. So apa yang saya nak cuba sampaikan sebagai satu tips bila anda nak gunakan divergent, anda jangan gunakan divergent sebagai bila berlaku divergent terus nak masuk buy. Jangan. Sebab kadang anda akan face keadaan di mana bila anda tak faham market structure, anda akan fail di sini. So macam mana cara dia adalah, satu tip saya, contoh bila anda nampak ada divergent dekat 30 minit, anda try tengok time frame yang besar. Okay, contoh anda boleh tengok dekat 4 jam, okay, dan sebagainya. Okay, so bila anda tengok 4 jam, contohnya kalau kita tengok dekat sini 4 jam, okay, dekat 4 jam dekat sini anda nampak ada satu impulsif, bearish impulsif, pun tak nampak kenaikan lagi. Okay, jom kita tengok kepada daily. Okay, so anda nampak dekat daily pun benda yang sama juga, impulsif yang besar sedang berlaku. Okay, kita tengok weekly. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kadang kita terlepas pandang. Okay, kita terlepas pandang. Okay, benda-benda setup macam ni. Okay, so dekat sini pun kita nampak adalah korektif. Nampak? Ini adalah satu impulsif. Okay, anda boleh nampak. Siapa yang pernah belajar dengan saya IBI ataupun market structure, okay, ini adalah impulsif. Okay, saya tukar kepada warna biru. Okay, kemudian kita tukar yang ini kepada warna merah. Okay, saya tukar kepada warna merah. So ini adalah korektif. And all the way dekat sini adalah satu keadaan yang active wave. So siapa yang masuk buy tadi dekat 30 minit ni adalah confirmation kepada weekly punya setup tadi. Tapi adakah setiap kali 30 minit ada divergent weekly punya setup? Tak juga guys. Sebab tu kita kena bijak guys. Kita kena bijak dalam pasaran. Okay, kita belajar teori. Yes, dalam teori memang nampak cantik je market berjalan, tapi realiti adalah berbeza. Okay, so saya harap video ini sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada korang tentang ilmu divergent. Kalau video ini memberi kefahaman, tolong share video ini supaya lebih ramai dapat manfaat daripada sharing kali ini. Sekian, terima kasih.